Assalamualaikum, selamat datang ke Azra Green. Hari ini kita tak mau cakap tentang akuarium ataupun aquascape. Hari ini aku nak cakap tentang bisnes online. Sebab ramai yang tanya aku, kawan-kawan aku banyak yang PM tanya macam mana nak buat bisnes online, macam mana nak buat Facebook ad, macam mana nak setting Shopee Seller Center. Lepas tu ada juga yang tanya macam mana nak senang dapat preferred seller dekat Shopee. So untuk video kali ini dan video akan datang, aku akan cuba bagi korang tip dan juga cara untuk mulakan bisnes online. Setiap minggu aku akan cuba upload satu video untuk bisnes online. So untuk hari ini aku tak mau cerita tentang Shopee ataupun Facebook lagi. Hari ini aku nak cerita tentang pengalaman aku dan juga motivasi kepada korang macam mana nak start bisnes online. Kalau korang tengok dekat dunia sekarang ni, ada masalah coronavirus dan banyak negara yang drop ekonomi dia. Tapi Malaysia dah terkeluar daripada masalah coronavirus ni. So kita ada advantage sangat besar untuk bangunkan balik kita punya ekonomi. So ini juga peluang kepada kita untuk buktikan bahawa kita juga boleh maju. So aku nak ajak korang ni untuk buat bisnes online, untuk bantu negara kita, meningkatkan taraf hidup negara kita. Aku bermula daripada modal RM100 iaitu RM50 pertama aku beli packaging barang dan RM50 kedua aku buat modal sebagai beli barang. Aku tak ada produk, aku juga tak ada apa-apa yang bisnes tentang bisnes ni, aku tak ada pengalaman tentang bisnes. So macam mana cara dia? Senang saja. Aku ni jenis peminat akuarium. So aku pergi ke kedai akuarium, aku tengok barang mana yang aku rasa berkenan. Contoh dia lava rock. Aku tangkap gambar, lepas tu aku upload ke Shopee dan juga Facebook. Kalau ada orang beli, aku akan pergi ke kedai dan lepas tu aku akan packing dan hantar ke courier. Macam tu lah aku repeat sampai beberapa bulan. Dah beberapa bulan tu barulah aku start ada duit, aku dah boleh rolling modal aku dan aku mula cari produk mana yang aku rasa orang selalu beli dekat aku punya kedai. So aku akan tambah double lah. Contoh dia lava rock tadi. Sebelum ni aku beli 1 kilo ataupun setiap hari aku pergi kedai aku akan ambil. Tapi untuk lepas beberapa bulan tu aku dah mula start beli 10 kilo, 100 kilo, macam tu. Pengalaman aku tentang bisnes online ni macam-macam. Tapi ada satu ni yang agak funny aku nak cerita dekat korang. Time tu memang urgent, ada customer aku order barang tapi tak sempat time tu. So dalam pukul tengah hari tu, lepas rehat tu, aku pergi ke kedai, aku beli barang. Lepas tu aku packing dekat situ juga. Aku dengan kawan aku packing tepi kedai tu juga dengan bau longkang yang busuk, dengan terik matahari. Memang tak tahu nak kata lah, memang satu pengalaman kepada kami. Dalam bisnes online ni korang kena ada prinsip. Korang kena ada satu prinsip dan juga kena ada role model. Sebab itu penentu kepada kejayaan dalam bisnes online. Contoh dia macam aku ada 3 prinsip dan 1 role model. Prinsip pertama aku iaitu sampah orang duit engkau. Bermaksud apa saja dalam dunia ni korang boleh jual. Contoh dia macam aku hanya jual batu saja. Dengan batu saja aku boleh buka satu kedai. Nombor 2 iaitu permulaan bagi perniagaan selalunya manis. Korang akan tengok bisnes korang akan grow. Tapi sampai one day Allah akan uji korang. Allah akan uji korang, korang akan drop, jatuh tergolek sampai korang tak boleh bangun. Selalunya terjadi sebab bisnes ataupun share partner tipu atau supplier tipu, bisnes tak maju. Time tu penentu, turning point kepada korang. Korang nak berjaya ataupun korang nak give up. Kalau korang give up, korang sampai dekat situ saja. Tapi kalau korang bersabar dan teruskan, insya-Allah korang akan naik dan akan stable balik. Nombor 3 iaitu korang tak boleh ada perasaan malu dalam bisnes. Dan jangan fikir yang orang tu dah buat, kenapa kau nak kena buat benda yang sama. Orang tu dah maju, dia dah lama dalam bisnes ni. Buat apa kita nak lawan dengan dia? Memang kita tak boleh beat dia sebab dia dah lama, dah terkenal. So kita tak boleh beat dia. Itu satu prinsip yang salah sebenarnya.
Kalau korang nak tahu prinsip ni tak boleh pakai. Kalau korang tengok dekat China tak pernah fikir prinsip macam ni Orang Melayu saja yang masalah fikir prinsip macam ni Kalau korang pergi ke island dekat Penang Island ataupun seberang korang akan jumpa satu lorong tu penuh dengan kedai membaiki kereta. Semuanya sama. Sebelah kedai kereta semuanya. Semua Cina, semua Cina. Kalau korang tengok dekat situ, tak ada pula ada orang fikir dia ni dah lama dia dah famous, kenapa kita nak buat sebelah dia? Kita tak boleh beat dia. Tak ada pun ada orang fikir macam tu. Dan tak ada pula diorang nak santau kedai sebelah dia. Instead diorang bantu sesama diorang. Kalau barang tak ada dekat kedai dia pinjam kedai sebelah dan dia hantar. Okey, untuk role model ni ini sangat penting sebab dia menentukan kejayaan kita. Contoh dia macam aku punya role model aku ialah Abdul Rahman bin Auf. Untuk pengetahuan semua, aku ni bukan datang daripada kalangan keluarga yang berada ataupun yang pandai bisnes. Aku memang zero tentang bisnes. Aku tak tahu apa tentang bisnes. So aku hanya ikut role model aku iaitu Abdul Rahman bin Auf, iaitu orang paling kaya sekali di zaman Rasulullah. Cara dia macam mana? Korang kena tengok video yang aku bagi ni. Abdul Rahman bin Auf ini terkenal peristiwa hijrah. Dia boleh kuasai ekonomi Yahudi. Kata Abdul Rahman gini, saya nak pinjam duit RM50. Nak buat apa pinjam RM50? Saya bagi sedekah je. Tak, jangan bagi sedekah, saya nak pinjam. Nak buat apa RM50? Saya nak buat modal berniaga. Bagi RM50. Saat ni pun orang berniaga kok. Okay, tak apa, ambil. Ada masa rezeki bayar balik. Apa dia buat, tuan-tuan? Ni cerita dicatatkan oleh Mas'udi dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun ni. Kalau ada kitab balik umur, buka muka surat 219. Abdul Rahman bin Auf, dia dapat RM50. Dia pergi ke pasar Yahudi, dia beli unta seekor. Unta tu harga RM50. Dia dapat unta RM50, dia pergi sebuah pasar hak lain. Di Madinah banyak pasar, tapi semua orang Yahudi belaka. Dia bawa ke pasar selagi, dia jual unta tu RM50 juga. Tuan-tuan hak niaga tak? Beli 50, jual 50, mana profit margin? Untung kat mana? Jawapannya mana ada untung? Rugi boh. Beli 50, jual 50, rugi. Kalau niaga cara kampung, molek dah tu ustaz. Balik modal, break even. Balik modal apa rugi? Sebab kita beli 50, walaupun kita jual 50, kita rugi sebab kos. Kita beli unta, kita jual, nak bawa ke pasar selagi perjalanan kita. Kalau sekarang ada tolnya, kalau bawa driver nak minum air lagi, duit minyak kita. Lepas tu orang hak prospek nak beli barang kita tu nak kena bela dulu. Bakal pembeli tu, kalau minat karaoke, dia nak karaoke, nak main golf, nak urut kaki, banyak benda ni kita kena bela ke dia tu. Tapi macam mana Abdul Rahman bin Auf boleh buktikan beli 50, jual 50 masih boleh kaya? Ni Nabi sendiri mengaku. Nabi kata, Abdul Rahman, mu ni kalau lagi tengah padang pasir, mu angkat satu batu, bawah batu ada emas. Dia pandai buat duit. Abdul Rahman ni otak niaga, macam mana dia boleh buat? Tuan-tuan hak kaki niaga pun boleh nampak petua dia. Dia beli unta harga RM50. Unta tu dia beli siap ada tali. Unta dengan tali, dia erik tali. Dia jual unta, tali dia taruh, dia simpan. Dia buat begitu. Dia beli unta, dia jual tali, dia ambil. 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 Sehingga dalam riwayat menyebut di Madinah ketika itu semua unta tak ada tali belaka. Unta kalau tak ada tali tak guna. Sebab nak tambat unta, nak parking unta semua pakai tali. Abdul Rahman dia taruh tali unta di rumah dia penuh. Mana dia layak daftar company Abdul Rahman bin Auf Sadaga Tali Unta Enterprise. Hak ni cerdik niaga. Penuh tali. Teori ekonomi daripada dulu sampai kiamat lah ya. Barang tak ada, permintaan tinggi. Apa jadi pada harga? Tinggi ya. Orang sanggup tawar harga terbaik untuk dapatkan benda. Benda tak ada. Abdul Rahman dia kontrol market. Orang lain tak ada. Bermula daripada hanya menjual tali unta saja,
dia menjadi toke jutawan paling kaya di Madinah ketika itu. Okey, kalau tengok Abdul Rahman, kalau Abdul Rahman dia jual unta, aku dekat sini aku jual pokok. So macam mana aku ambil pokok, contoh dia kiambang, aku nak jual kiambang dulu. So aku ambil pokok, aku akan pergi ke kedai, aku akan cari kiambang yang ada anak di dalam tepi dia. So yang mana ibu tu aku akan hantar dekat customer dan anak tu aku akan simpan dekat aku. So anak tu akan jadi membesar dan akan tumbuh membiak dan sampai sekarang aku boleh ada satu kolam khas untuk kiambang. Okey, itu saja tentang pengalaman dan juga motivasi aku kepada korang. So next video aku akan upload macam mana cara untuk setting Shopee, macam mana nak setting Facebook ad. So kita jumpa di episod akan datang. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe video ni kalau korang nak tengok lebih lagi tentang bisnes online. Bye bye.